Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Anda bersama saya Lia Amira Anwarigos. Tumpuan berita. Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak STIDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Pertama Petroalloy Sdn Bhd telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU kerjasama dalam bidang penanaman buloh. Simbolik menandatangani MOU itu telah disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dalam satu majlis di Bintulu pada Rabu. Semasa ditemui media selepas majlis tersebut, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, usaha penanaman buloh itu juga adalah sebahagian daripada agenda penanaman semula hutan di samping boleh digunakan sebagai tenaga boleh diperbaharui. The SIDC, they are going to plant bamboo in their concession, which is developed by both SIDC dengan the timber company. And then what is important is there must be off-taker of the bamboo. Bagi kita mula pellet ke or any other usage of bamboo. Tapi bagi saya, is part of our renewable planted forest, part of it. Tambah beliau lagi, usaha ini juga untuk mencapai ke arah matlamat yang ditetap dalam inisiatif transformatif iaitu memupuk kemampanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Terdahulu semasa berucap dalam majlis yang sama, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talib Saleh berkata, STIDC menyasarkan 8 bilion ringgit pendapatan tahunan selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Katanya STIDC akan mewujudkan sekurang-kurangnya 10,000 hektar ladang buloh komersial dan 2,000 hektar yang dihaskan untuk penanaman buloh untuk manfaat masyarakat setempat menjelang tahun 2030. As of September 2023, we have managed to collaborate with the industry to plant around 2,765.5 hectares. And for local community involvement, around 137 participants have been registered with STIDC with a planting area of 55.5 hectares. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Tambah beliau lagi dengan mempergiatkan program kesedaran serta mengkaji semula proses pengedaran anak benih dapat membantu pihaknya mencapai sasaran serta memupuk penglibatan komersial dan komuniti. Hari sama, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dr. Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Nundi Utom, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Menteri di Pejabat Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kenamaan yang lain. Laporan seterusnya, pelaksanaan projek pembinaan sekolah berpusat iaitu Sekolah Kebangsaan SK Kujang Mawang setakat ini mencapai 20% siap. Berdasarkan laporan daripada Jabatan Kerja Raya JKR Serian, kerja pembinaan telah bermula pada 23 Februari 2023 dengan nilai kos kontrak sebanyak 23 juta ringgit. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin, ia sekaligus telah melebihi sasaran asal iaitu 15% sejak kerja pembinaannya bermula pada 23 Februari 2023 dengan nilai kos kontrak sebanyak 23 juta ringgit. Sehubungan itu, beliau mengucapkan tahniah dan syabas kepada JKR Serian terutama pihak kontraktor SCIB Industrial Building System Sdn Bhd kerana komited melaksanakan projek berkenaan dengan teratur dan mengikut masa yang ditetapkan. Dalam masa sama, beliau mengucapkan terima kasih kepada mantan Menteri Pendidikan, Sains Penyelidikan Teknologi Sarawak yang kini penasihat di Jabatan Premier Sarawak Pendidikan, Datuk Amar Michael Manyin Jawong atas usaha memastikan pembinaan sekolah ini menjadi kenyataan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat itu berkata demikian ketika ditemui semasa melakukan lawatan ke tapak SK Kujang Mawang, Serian pada Selasa. Menjelas lanjut, Datuk Roland memberitahu objektif projek itu adalah untuk menggantikan bangunan sekolah daif dengan sekolah kurang murid SKM bagi menjimatkan kos pengoperasian dan penyelenggaraan sekolah termasuk menyediakan kemudahan prasarana moden dan lengkap. Selain itu, katanya ia juga dirancang untuk menempatkan pelajar-pelajar dari kalangan SKM di daerah terbeduk yang merangkumi jarak antara 18 km.
Untuk rekod pada 2017, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah mengenal pasti sebanyak 651 buah SKM di seluruh negeri ini yang mana 263 buah daripadanya boleh digabung menjadi 49 buah sekolah. Projek tersebut merupakan fasa ketiga dalam program Rancangan Malaysia ke-11 Sekolah Daif di Negeri Sarawak di bawah peruntukan RM1 bilion di sekolah terbabit. Ke perkembangan berikut. Persidangan Antarabangsa Pendidikan, Penyelidikan dan Inovasi atau iCHERI 2023 dapat menyerlahkan lagi kompetensi para pendidik menerusi aktiviti penyelidikan. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD, Datuk Azmi Bujang berkata, persidangan ini menjadi salah satu perkara utama melalui anjakan paradigma dalam penyelidikan dan amalan inovatif pendidikan. Before I take my leave, I would like to affirm that this conference has undoubtedly achieved goals and more, but I do sincerely hope that all the good work begun over these past 2 days will not end here. I hope, in fact, I expect that there will be more networking and collaboration as a result of this conference in the spirit of globalization for the mutual benefit of all. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan iCHERI 2023 di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak IPG TAR Kota Semarahan pada Rabu. Beliau menambah pengalaman pembelajaran akan disesuaikan untuk individu pelajar berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keperluan dan perbezaan mereka. Bagaimanapun pemahaman tersebut katanya datang daripada penyelidikan yang berterusan kerana setiap generasi berbeza daripada generasi sebelumnya. iCHERI 2023 yang diadakan selama 2 hari bermula 31 Oktober hingga 1 November dirasmikan oleh Menteri MEITD Datuk Roland Sagahwiin. Persidangan tersebut turut dihadiri seramai 150 orang peserta yang terdiri daripada para guru, pegawai pendidikan, para pelajar serta penceramah jemputan dari Filipina, Vietnam, India, Indonesia dan juga Malaysia. Masih dengan laporan di Kuching, Tabung Baitul Mal Sarawak TBS berjaya mengumpul sebanyak RM400,000 untuk rakyat Palestin. Setiausaha Agung Kehormat Harakah Islam Hikmah Sarawak merangkap pengurus besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Naili berkata, TBS telah diberi amanah oleh Majlis Islam Sarawak MIS untuk mengumpul semua kutipan dana yang akan disalurkan kepada negara Palestin. Masih banyak orang menyumbang. Kalau tidak silap saya. Sekarang sudah ada 400,000 kita kutip daripada Masjid Surau. Beliau berkata demikian semasa sidang media program Solidariti bersama Palestin Anjuran Hikmah di Dewan Hikmah Petrajaya pada Rabu. Program dihadiri hampir 600 tetamu ini bertujuan memberi kesedaran dan pencerahan tentang situasi yang berlaku di negara Palestin di samping mengekalkan usaha untuk meneruskan pembebasan negara tersebut. Terdahulu telah berlangsung sesi perkongsian isu terkini Palestin yang disampaikan oleh rakyat Palestin sendiri Ahmad Fuad Bitar dan ceramah khas bertajuk Tangisan dalam Perjuangan yang disampaikan oleh Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Hajah Laila Taib Ustaz Muhammad Azri Izzat Rasidi. Dalam pada itu turut berlangsung majlis penyerahan sumbangan tabung musaadah kepada TBS yang kutipannya mencecah RM16,000 pada hari tersebut sahaja. Beralih ke perkembangan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki perlu memanfaatkan sepenuhnya baki 2 hari lagi waktu berkempen sebelum hari pengundian pada 4 November ini untuk berjumpa seramai mungkin pengundi di kawasan Dun Jepak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ini kerana mungkin ada lagi pengundi yang masih belum mengenalinya. Yang untuk menawarkan bahawa dia ini adalah seorang yang bukan saja orang tempatan tapi yang boleh komited untuk memberi khidmat bakti kepada kawasan Jepak ini dan mungkin dapat berkongsi sedikit apakah wawasan dia untuk kawasan ini. Itu yang lebih penting. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas program mesra bersama pemimpin di Kampung Kemunting di Bintulu pada Rabu.
Pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pada 4 November ini bakal menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara calon GPS Iskandar Turki, calon Parti Bumi Kenyalang PBK Stevenson Joseph Sumbang dan calon Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi Cheng Lia Ping. Ia diadakan susulan kematian penyandang kerusi berkenaan Allahyarham Datuk Talib Zulkifli pada 15 September lepas. Sementara itu, Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi mengingatkan pengundi di Dun Jepak untuk menunaikan tanggungjawab demokrasi dengan turun mengundi pada 4 November ini. Katanya, sokongan rakyat sangat penting dalam memastikan calon GPS memperolehi majoriti yang besar bagi meneruskan usaha pembangunan di negeri ini. Ujar beliau, ia menunjukkan sokongan padu daripada rakyat yang mengharapkan kerajaan, kepimpinan negeri dan wakil rakyat untuk membawa pembangunan. Ketika kita ya, ngau kita menatai ke mesej korang, ngau kita menatai ke pesan ngagai perintah saya. Melayani biar enggak ngau kita menetap ke penemu pada tuai kita di Sarawak itu. Kita di Jepak itu ukai sekadar nyukung calon menang pihak aja, ukai sekadar nyukung GPS pihak aja, dan kita nyukung ngau penuh labannya nunjuk ke hati rakyat. Ngarap ke perintah, ngarap ke tuai kejaman kekesan, bahkan itu di ketua kejaman berhormat premier kita Datuk Tan Sri Abang Johari no bala ke nyakit ya. Beliau berkata demikian semasa majlis bersama pemimpin di rumah Philip Bogong, Jalan Ulu Sebau di Bintulu pada Rabu. Datuk Seri Alexander yang juga Menteri Kerja Raya Malaysia berkata, kepimpinan GPS untuk mencalonkan Iskandar Turki adalah berdasarkan kemampuan dan latar belakang yang mampu membawa suara rakyat Dun Jepak. Nanti nak dikenal kepada tuai itu, nak ini harus jadi calon. Mayu harus jadi calon dengan aku. Lagu apa ya? Dapat pemimpin sudah bedak ya jelas dan harap ya tu potensial ya jadi pengari ke rajin bertanggungjawab ngau bisi penemu mantuk mulai jadi satu pasukan ngau mayu bala kita 76 orang dalam konsen ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander berkata hasil kelantangan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di peringkat nasional, banyak hak negeri dapat dituntut berdasarkan undang-undang termaktub yang menyumbang kepada pendapatan negeri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan Majlis Memorandum Persefahaman Kerjasama di antara STIDC, BDA dan Pertama Ferroalloy Sdn Bhd dalam bidang penanaman buluh di Bintulu. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS.